Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Azril. Tapi hari ini kita ada tetamu undangan, Kiran, yang pernah bersama dengan kita juga sebelum ni. Mungkin dah lama lah kita tak bersembang dengan dia. Episod ketiga ni kita nak cerita pasal kontroversi minggu baru-baru ni kan. Macam minggu lepas kita dah cerita sikit pasal Arsenal. Minggu ni kita mungkin ada cerita sikit lah pasal United dan juga pasal pasukan Liverpool. Tapi ini tak berkaitan dengan dia punya perlawanan, ni lebih kepada kontroversi yang berlakulah lepas kemenangan 2-0 ke atas Burnley. Ini Liverpool lah, kemenangan Liverpool ke atas Burnley 2-0. Pengurus Liverpool Jurgen Klopp, dia kata dia tidak berpuas hati dengan pengadil, mengatakan sesetengah tackle ataupun challenge ataupun physical battle yang melebihi pasukan yang datang daripada pasukan Burnley, bagi dia terlampau lebih-lebih sangat ataupun terlampau ganas, dia kata. Yang tidak sepatutnya berlaku, dia kata. Sepatutnya pengadil kena memberi perlindungan kepada pemain. Dia kata macam tengok wrestling, katanya. Dia kata setuju dengan kenyataan Klopp ni, atau beliau kena terima bahawa pasukan seperti Burnley akan bermain seperti itu. Macam mana Azril, kau tengok pemain perlukan perlindungan? Of course, secara kolektif betul memang perlukan perlindungan. But kita kena terima hakikat lah macam kau cakap tu. So that's the way orang kata underdogs punya team akan bermain untuk challenge dengan big teams lah. Itu je the best way yang diorang boleh buat. Ada juga betul lah, aku ada jugalah betul. Dari segi tackle, certain tackles yang kita secara realistik nampak pun memang membahaya lah. Dua-dua pun bagi aku, dua-dua tu kena kaji semula dan mungkin lah kena sit down balik lah kot. Kira macam mana? Kau rasa macam mana? Permainan, macam aku tengok sekarang ni, permainan bola sepak ni fizikal. Tapi pemain pun perlukan perlindungan. At the same time, macam Azril cakap. Tetapi yang kita kena halang adalah sebenarnya diving sebenarnya. Mungkin senang jatuh ke apa ke kan. Tapi kalau terlampau fizikal pun boleh menyebabkan pemain dikasari dengan sengaja. Maksudnya kalau aku pemain aku tahu sekarang ni EPL dah tukar peraturan, dah macam kurang tegas. Aku bagilah sikit. Kalau aku pemain Burnley, aku akan sentiasa bagi sikit. Faham tak? Bagi maksudnya tackle ganas sikit. Macam mana Kiran? Aku rasa betul. Memang benda tu semua betul. Just kau kena cari middle point dia. Titik pertengahan dia. Dia sweet spot antara. Dia tak boleh ekstrim mana-mana side lah. Aku rasa yang jadi isu dia sekarang is dia punya consistency. Kalau tiap-tiap match, kata contoh kita ambil yang tackle Bruno tu. Kalau tiap-tiap match, tiap-tiap tackle yang macam tu dia cakap tak fall, aku rasa tak ada masalah. Tapi lepas tackle Bruno tu, dia cakap tak fall. 2 minit lepas tu, player lain kena tackle with less contact, benda tu foul. Yang tu yang buat aku rasa jadi isu lah. Sebab every season kita dengar manager-manager bigger club ni, dia akan complain pasal tim-tim macam Burnley, dulu Stoke, tim-tim Sam Allardyce, yang memang yang memang main fizikal kan. Tiap-tiap season kita dengar benda tu. Kalau tiap-tiap tackle macam Bruno tu dia cakap tak fall, then players dia akan biasakan diri lah macam tu. Okay, benda ni memang tak fall. So, kau kena main macam tu lah. Tapi bila sekejap fall, bila defender dapat bola dekat corner flag, dia buat macam tu, striker masuk, langgar sikit dia jatuh, fall. Padahal defender tu selalunya yang centre back yang bagak-bagak, yang besar, yang konon-konon strong kan. So, bagi aku masalah dia is consistency. Cara dia interpret law tu lah macam mana. Sebab benda tu very subjektif kan. Okay, Premier League ada ubah peraturan sikit. Macam tadi Jurgen Klopp dia dah sebut dah tadi. Pengadil mahu permainan lebih berjalan dengan lancar dan tidak terganggu, tidak ada gangguan. Jadi pengadil akan menjadi kurang tegas sikit lah. Maksudnya kalau sikit dia tak akan bagi foul lah macam tu. Macam mana kira? Kau setuju dengan perubahan tu? Dengan perubahan yang dilakukan oleh Premier League? Aku setuju. Aku rasa generally benda ni, perubahan ni jadi sebab last season VAR banyak sangat sangkut, kacau flow of the game. And then masa kau tengok Euro 2020, referee bagi game flow sikit. Sebab tu banyak orang macam pujilah referees dekat Euro 2020 sebab bagi the game flow, bagi game lancar. Tapi at the same time macam kalau benda tu foul lah. Macam okay, again aku bagi contoh tackle Bruno tu. Masa aku tengok in real time, aku tak rasa benda tu foul. Macam dia ni cuba nak buy a foul lah orang kata. Aku tak rasa benda tu foul. Tapi
Lepas aku tengok VAR, aku rasa benda tu foul. Macam aku baca artikel Sky Sports, aku rasa dia ada Dermot Gallagher tu, dia analyse balik. Dia kata benda tu tak foul. Dia kata dia masuk depan, dia cut across. Dia punya exact words dia cut across Bruno untuk curi bola tu. Betul dia masuk, tapi bila aku tengok balik VAR tu, kau tengok tangan kanan dia bantai belakang Bruno. So kalau tangan kanan dia masuk depan Bruno, fine. Tapi kaki dia yes masuk depan cut in front of Bruno, tangan belakang dia langgar belakang. Again goes back to consistency lah. Benda tu dia tak bagi foul, 2 minit lepas tu orang tackle Pogba tackle player Southampton, langgar sikit kira foul. Yang tu yang menjadi topik, yang menjadikan benda ni besar lah. Ole punya komen lepas perlawanan tadi kita nampak Klopp punya komen dia kata main wrestling. Ole punya komen selepas seri kat atas Southampton, dia kata perubahan peraturan ni tak boleh dijadikan bola sepak sama seperti rugby. Dia cakap yang seorang kata wrestling, seorang kata rugby. Ole kata tackle kat atas Bruno Fernandes dari pemain Southampton adalah foul sebelum gol dijaringkan oleh Southampton. Okey, kita tahu jawapan Kiran apa. Tapi aku rasa aku nak jawapan daripada Azril, neutral. Kau rasa itu foul ke tidak? Aku betul lah. Macam Kiran cakap tu betul. Bila in live game, kalau sekali tengok, kita akan cakap it's not a foul. Straight away kita akan cakap tak foul lah. Kita dah macam alah lembiknya kau ni. Kita akan ke arah tu. Lembik lah dia ni kan. Dia nak buat foul. Betul. But bila ada sistemnya VAR ni, itu yang jadikan benda ni lebih perlukan orang kata satu jawapan ataupun satu keputusan yang okey, this year kita kalau macam gini semua kena terima yang ni bukan foul. Maknanya betul lah macam kita tadi, consistency itu betul lah. Persoalan dia betul lah. So kau tanya aku secara neutral, aku cakap tak foul. Okey, pengurus Southampton kata beliau lebih suka permainan boleh jalan lebih lancar dan tidaklah setiap sentuhan dianggap foul, dia kata. Asalkan tak cederakan pemain. Okey, macam mana Kiran kenyataan pengurus Southampton ni? Tim dia dapat point kan. Of course dia akan backup benda tu. Tapi back to macam yang kau cakap tadi, kadang-kadang nampak tak foul tapi player injured ataupun tackle tu sebenarnya sangat-sangat tak perlu, dia punya needless force dia sangat-sangat keras, tapi player tu lucky tak injured. So macam mana, takkan kau nak penalize player tu berdasarkan dia injured atau tak? Betul. Aku rasa kau patut penalize player tu based on kau punya intent, dengan based on maybe kau tak ada intention pun, tapi kalau benda tu foul lah kiranya. Okey, kita tengok pengurus Burnley pun kata pula pemain sebenarnya dah overprotected dalam bola sepak, terlampau overprotected, dia cakap. Dia kata kau rasa macam mana? Memang pemain overprotected Ren selama bola sepak wujud? Biasalah tu, mana-mana pun big club or kelab bawahan, itulah dia punya level ataupun perbezaan. So benda tu adalah orang kata satu warna dalam bola sepak, kalau kita faham kan. So kalau tak ada benda-benda ni pun tak ni kan. Cuma mungkin disebabkan VAR punya start last year, aku rasa mungkin diorang rasa yalah macam kita cakap too much drama lah. Macam gol-gol, late goal yang dah gol tapi tak gol sebabkan lebih ketiak, lebih talibut kan. Macam kita main Evolution PES kan. So aku rasa maybe lah mungkin this year kan, dia lepas nampak Euro tu, kesan daripada Euro yang lebih orang kata teruskan perlawanan instead berhentikan benda-benda kecil kan. So aku rasa lah mungkin disebabkan tu yang this year dia cuba buat, cuma dia belum dapat consistency tu pasal bukan ref atas padang tu yang buat decision. Pengadil Gallagher cakap dia tak setujulah dengan Ole dengan Klopp. Dia kata bekas pengadil, dia kata sepatutnya pengadil mempunyai dia kata bekas pengadil, dia katalah macam ni dia kata beliau kata pengadil mempunyai tolak ansur yang tinggi untuk tackle atau challenges. Dia kata musim ni sepatutnya. Dia kata kalau lebih susah sekarang untuk dapatkan penalti sebab pemain perlu betul-betul dibentis atau di-tackle baru boleh dipertimbangkan untuk penalti. Okay, Kiran, kau rasa pemain perlu lebih fizikal atau tidak terlalu mudah untuk rebah badan selepas disentuh? Kau rasa macam mana? Pemain bola sepak terlampau manja, kau rasa? Aku rasa dia dua-dua pun ada. Ada yang terlampau manja, ada yang kadang-kadang aku tengok macam
maaf cakap, macam yang kau ni bodoh lah, jatuh je lah. Kadang-kadang aku rasa yang dalam penalty box kan, dia dah kena challenge tapi dia try juga nak sambung. So dia dah off balance sikit, dia punya shot dia lari tak dapat power yang cukup. So kadang-kadang aku rasa juga macam kau dah kena situ, jatuh je lah, confirm penalty. Tapi at the same time ada juga yang setengah player yang macam kau cakap manja, kena sikit dia overplay pula, overreact. So benda tu aku rasa kena memang macam kau cakap budi bicara ref lah. Ref yang atas padang, dia yang tahu konteks game tu macam ni. Setengah game dia tahu memang kata rival derby. So dia nak bagi game tu flow sikit. Dia tahu semua tackle memang akan keras. So yang benda sikit-sikit dia takkan kisah sangat. Tapi game yang lain, kata MU lawan Brentford ke contohnya lah, yang tim yang tak ada nak kata rival ke apa sangat, benda yang sikit yang maybe dia tak foulkan dalam first game tu, dia akan foulkan dalam game kedua. Tapi itu memang totally based on referee lah. Goes back to consistency dalam satu permainan lah. Bukannya kalau kau nak compare dua game, susah sebab dua referee berbeza contohnya, dia punya interpretation lain. Dalam game yang sama tu memang jadi masalah bila satu tackle kau cakap foul, benda sama jadi lagi sekali kau cakap tak foul. Okey, yelah, bila kita tengok ni foul-foul ni sebenarnya okey, macam offside kita dah tahulah clear cut offside tak offside. Tapi kalau foul ni masalahnya dia subjektif, setiap pengadil mempunyai interpretasi yang berbeza lah kan. Kalau kira cakap dua game memang kau tak boleh nak samakan, mungkin penalti yang diberikan oleh pengadil ni tak akan diberikan oleh pengadil yang lain, macam itulah. Tapi Betul. konsistensi yang nak didapatkan dalam satu perlawanan tu pun susah, sebab contoh kau main home game, MU main home game, pressure daripada crowd, pressure daripada fans, daripada manager semua. So even dalam satu game pun kau boleh tak boleh konsisten, sebab kadang-kadang kau punya decision ataupun keputusan tu di-influence mungkin dulu daripada Ferguson ke, daripada fans kan. So betul. Aku rasa nak dapat 100% betul tu memang susah lah. Okay, tapi last sekali lah Kiran, kau rasa United dirompak hari tu? Dirompak tak. Aku rasa game tu macam kelakar. Aku rasa itu satu game yang kau rasa diorang ni nasib baik tak kalah. Tapi at the same time kau rasa diorang ni unlucky gila tak menang. So macam ada period yang setengah jam MU betul-betul on top, pressure gila babi tapi tak score. Tapi ada period yang 15 minit hujung tu, apa benda dong kau buat nasib baik diorang tak score. Nasib baik Southampton tak score. So aku rasa game tu sangat kelakar dan habis game tu marah sikit. Apa benda? Aku rasa bazir masa lah tengok game tu. Okey, aku rasa itu saja kita punya perbincangan pada minggu ni. Kalau korang ada suggestion ataupun komen, boleh komen dekat kita punya comment section. Terima kasih kepada Kiran, terima kasih kepada Azril. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.